kita akan duduk di sijin, na'udzubillah min dzalik, di bumi yang ketujuh. Jadi kalau duduk di Iliyin, itulah ruh orang-orang yang soleh. Kita akan duduk situ. Kalau seorang tu orang yang jahat, dia akan duduk di bumi yang ketujuh dekat dengan neraka. Langit ketujuh dekat dengan syurga. Bumi ketujuh dekat dengan neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perjalanan ruh ke alam barzakh. Alam barzakh ialah alam yang dikhususkan dengan alam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam barzakh ialah alam yang jadi sempadan di antara dunia dan juga akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam ini ialah alam yang bermula kita semua tidak mati lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya istilah pada mati ialah sesaat kita hidup di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kita mati di dunia ni, maka hidup kita kekal abadi selama-lamanya, tidak habis-habis lagi nikmat yang kita akan memperolehi selepas daripada ini. Dan bagi orang yang hidup di dunia mensia-siakan kehidupan umurnya dengan melakukan kejahatan dan dosa dan gagal balik dalam keadaan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka nasib yang ia tempuh selepas bangkit di kehidupan kekal nanti ialah sengsara dan merana selama-lamanya, ataupun ada tempoh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia akan disiksa dalam neraka, na'udzubillah min dzalik, sekian tahun, ataupun puluhan tahun, ataupun ratusan tahun, ataupun ribuan tahun, ataupun jutaan tahun. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya perjalanan kita masih panjang.
Bermula kita semua ialah ketika mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita bermula dengan ciptaan dan kehidupan kita di alam, dia panggil alam ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di alam ruh sana hiduplah kita secara rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu kita semua masih belum ditaklifkan ataupun diwajibkan untuk beramal dengan amalan yang soleh. Pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua hidup mengenal Sang Pencipta. Pada ketika itu, kita semua kenal siapa Tuhan kita. Pada ketika itu, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Soalan Allah Subhanahu wa taala itu ialah untuk jawapan kita ialah, ya, engkaulah Tuhan kami. Sebab tidak ada jawapan yang mampu diberi oleh kita pada ketika itu melainkan hanya menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Ketika itu roh kita menjawab dengan jawapan, ya, engkaulah Tuhan kami, dengan jawapan, dengan rasa yang paling indah sekali kita rasakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesaat kita menjawab, dia ialah Tuhan kita. Kemudian bila mana kita hidup di alam roh sana, ada orang yang masih belum ditransferkan ke alam perut ibu dan juga alam dunia. Masih banyak lagi yang duduk di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma kita telah pun dihadirkan ke kehidupan di alam perut ibu dan juga di alam dunia ni. Barangkali di kalangan kita ada yang duduk di hujung-hujung dah pun. Dah nak meninggalkan pula alam dunia ni. Cuma tunggu masa aja. Di sana ada orang yang baru memulakan kehidupan di dunia ni. Baru beranak hari ni, di hospital sekian di seluruh dunia ni, baru mai, dan dia menempuh nasib hidup di dunia ni mengikut takdir yang telah Allah tentukan. Mungkin dalam beberapa tahun, ada puluhan tahun di dunia, tapi tak sampai pun banyak ratusan tahun. Sebab umur umat Muhammad hanyalah sekitar 60 hingga 70 saja. Seperti yang Nabi sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umur umatku ialah di antara 60 hingga 70 sahaja. Berarti siapa yang melepasi umur 70, berarti dia sedang menghabisi sisa-sisa umur yang diperuntukkan lebih pada dia. Maka muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, bila mana kita berangkat datang ke alam perut ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang alam itu dibuat terlebih dulu jasad, dibina, dibentuk oleh Tuhan dalam perut ibu. Roh tak main lagi. Jadi Allah persiapkan dulu sarung untuk dia datang.
bermukim dalam perut ibu. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang tak jadi. Takdir Allah Ta'ala tak jadi dibentuk jasad, gugur dalam kandungan. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah menentukan jadi, maka kita pun dimasukkan ke dalam jasad tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya semua itu dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di benak fikiran kita. Bagaimana kehidupan kita di alam roh hari itu, bagaimana kehidupan kita di alam perut ibu hari itu, semua Allah tutup, Allah lupakan. Sehingga sampai masa yang Allah tentukan, keluarlah ciptaan ini ke dunia ni. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi Tuhan kepada semua alam-alam itu. Seperti mana yang Allah sebut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alamin. Allah yang jadi Tuhan kepada semua alam yang ada telah pun menggariskan ketetapan dan syariatnya kepada orang yang dipilih untuk mengimani keimanan kepada dia, disyariatkan untuk disambut kita dengan seruan nama dia. Diazan di tinggal kanan, diiqamahkan di tinggal kiri. Sambut kita hendak main ke dunia ni. Kita akan main ke dunia ni untuk menjalani kehidupan yang sangat penting untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi Allah slogankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan azan pun dikumandangkan di telinga kita. Diberitahu pada kita yang dihadirkan ke dunia ni bahawa dia ialah Tuhan yang maha besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok macam kita yang hadir ketika itu macam tak tahu apa. Sebenarnya kita yang tengok bayi yang diazankan itu, kita kata macam tak tahu apa, tapi sesungguhnya hanya dia yang merasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya dia yang tahu. Sesaat dikumandangkan azan di tinggal kanan dia, iqamah di tinggal kiri dia. Cuba pernah tengoklah budak-budak tiba-tiba dia senyum, kan? Kita pangku dia, tengok dia senyum lah, dia senyum apa tu? Jadi kita tak tahu alam dia, kita tak tahu rasa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pengalaman kita mengalunkan azan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengkali kita pegang anak, dia menangis. Bila kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia respon. Dia macam tercari-cari. Sebab ungkapan itu pernah didengarnya sebelum dia main ke dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah seseorang anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hadir ke dunia ini. Perjalanan yang ditempuh di alam roh itu tak tahulah berapa juta ribu tahun. Perjalanan hidup di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dalam rahsia Allah. Kita tak tahu lebih daripada pengetahuan yang Allah bagi kat kita. Sebab itu Allah sebut yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad berkenaan ruh. Katakan ruh ialah urusan Tuhanku. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dan Allah beritahu bahawa deria ataupun anggota yang wujud berfungsi dulu ataupun aktif dulu ialah pendengaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dialah yang mencipta kamu dan dia menjadikan bagi kamu as-sam'a wal absara wal afidah. Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Maknanya daripada situ kita faham bahawa deria yang pertama-tama berfungsi adalah pendengaran. Maka sebab itu disyariatkan azan. Sebab hak ni hiduplah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal absara. Kemudian barulah penglihatan. Sebab tu anak yang baru lahir, kata je dia celik, dia bukan nampak apa lagi. Selepas beberapa bulan, barulah hak ni wujud. Kalau kita tak sudu depan dia, baru dia ikut, mata ikut. Sebelum tu mata tak ikut lagi, sebab tak aktif lagi. Lepas tu barulah hati, al-afidah. Bila hati ni aktif, kalau kita bagi anak itu pada orang lain, dia dah mula menangis. Sebab dia tahu hak ni bukan mak dia. Dia tahu yang pangku dia mak dia. Jadi bila mak dia ambil, tepuk, diam. Dia tahu dah, ni mak dia. Nah, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, yang Maha Berkuasa mencipta kita semua. Maka berjalanlah kehidupan kita di dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala suruh yang pertama sekali anak kita semayang ketika mereka berumur 7 tahun. Mulalah proses Allah nak suruh kita patuh pada dia dah. Seperti mana Allah sebut, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum fil madaji'. Suruh anak kamu semayang kita ketika berumur 7 tahun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan pukul mereka kalau mereka tak semayang ketika umur mereka 10 tahun. Ketika itu pisahkan tempat tidur anak laki-laki dan juga anak perempuan. Tapi sebelum 7 tahun, Rasulullah SAW Muhammad nak suruh ni, nak suruh dengan mulut, dia kena suruh dengan perbuatan. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena tunjuk kita ialah orang yang mendirikan sembahyang. Makna mak ayah kena sembahyang. Bila mak ayah sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita panggil, abang, mai sembahyang. Dia penduk, dia buat cara-cara dia. Dia duduk apa ni, dia rokok tungging. Dia tengok celah kangkang dia. Lepas tu dia sujud, terpacak kepala macam tu, tengok celah kangkang dia juga. Biar api. Yang penting dia dah tahu macam mana asas yang Tuhan suruh mendirikan sembahyang. Jadi subhanallah, masalah salamah mak tu dia panggil berbentukkan. Sebab agama berdiri di atas rukun dia, tiang dia, iaitu sembahyang. Maka lepas daripada tu 7 tahun dah suruh sembahyang. 10 tahun kalau tak sembahyang kena rotan, kena pukul. Disuruh pukul. Masalah Sayyidina Muhammad bukan remai. Orang kata remai. Pukul ni litak-lip. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan nak pukul sangat pun, tunjuk je. Abang nampak tu rotan tu? Nampak tak? Nampak? Sembahyang. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu pujuk,
waktu ajak dan pujuk. Waktu tu saya ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budak-budak ni kan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia main, siang tu main, malam tu letih. Kita letih kerja, budak-budak letih main. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila malam time baca muqaddam, zaman kami dulu lah, dia macam time baca muqaddam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas baca, tumbang lalu, letih. Lepas tu saya masuk waktu Aisyah. Mak tengok tu, mak kesian, letih main. Abang bangkit sembahyang isyak dulu bang. Bangkit sembahyang isyak dulu. Mak pujuk. Akhirnya mak kata, mak saya kata kat saya, tak apa. Abang bangkit sembahyang, abang tu sambil sembahyang, abang sembahyang terus. Bangkit lalu. Allahu Akbar. Jadi maknanya pujuk mak tu jadi mendidik. Yang payah sebab nak ambil sembahyang. Bila suruh sembahyang lalu, tak apa, abang tetap abang sembahyang terus. Makin akad tabir terus. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam tu proses. Kita dididik untuk kenal Tuhan. Sampailah kita dikenal, anak-anak akan diberi didikan agama melalui pendidikan agama. Harian tu, hidup tu, mak kena abang membentuk, buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Tu kena tanam hari-hari. Dan betul dan beruntunglah orang-orang yang Tuhan bagi mak ayahnya orang yang kuat agama, yang mendidik anak-anak seawal usia tu. Ni semua habuah juga. Ada orang yang keluar ke dunia sekalipun dia orang Islam, tapi mak ayah tak sembahyang. Dia tak terdidiklah dia dengan pembentukan jalan kepada Tuhan. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang tak pernah sembahyang. Umur 30, umur 40, kadang-kadang umur 60. Allah bagi taufik dan hidayah. Tergerak. Allah touch hati dia, hidayah dan taufik. Maka dia mula sembahyang. Ini semua nasib, ini semua takdir yang Allah tentu. Jadi begitulah laluan dalam kehidupan. Kita hidup di dunia ni sehingga kita baligh. Bila baligh ni, kita mula pegang buku dosa pahala. Saya sesaat anak saya mula pegang buku dosa pahala, bergena ayat mata juga. Anak perempuan, sahabat kamak dia kata dia main bulan dah. Waktu tu panggil, soalan sama kakak, hari ni Walid dah terlepas dah selama ni. Hari ni kakak dah mula pegang buku sendiri. Kalau buat baik, pahala masuk dalam buku kakak. Kalau buat jahat, tanggung sendirilah. Tu dengan Tuhan lah. Kami dah lepas. Tu maknanya, tu dia panggil wasiat dan pesanan pada anak-anak yang mula pegang buku dosa pahala. Kalau mereka menjurus kepada kebaikan, maka jalan yang terbentang di depan mereka adalah keridaan Tuhan. Tapi seandainya jalan yang mereka lalui ialah jalan yang sebaliknya, maka yang menunggu di depan mereka ialah kemurkaan dan ketidakredaan Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, maka jalan. Di utamakan dunia ni, menjalani jalan kehidupan. Ruh kita subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, Allah bagi penyegaran, refresh, daripada tak nampak sampai nampak. Jalan kebaikan, jalan kebenaran bagi yang terpilih untuk mendapat hidayah Tuhan. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jalan daripada setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Seperti mana
jasad kita membesar dan berlaku perkembangan, begitu roh pun dia melalui proses perkembangan dia. Ala Sayyidina Muhammad. Jasad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semakin berumur semakin lemah dan semakin kurang kualiti dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi roh, kalau dia menjalani jalan keredaan Tuhan, dia semakin sempurna daripada sari ke sari, sari ke sari, sari ke sari. Jasad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila semakin tua semakin tak elok, semakin lemah, semakin tak larat. Rohani, roh semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik kalau dia menjalani jalan agama. Tapi kalau dia sebaliknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perkiraan Allah Subhanahu wa taala terhadap dia sangatlah kritikal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka sebab itu orang kata kita kena jadi semakin baik daripada sehari ke sehari. Hari ini lebih baik pada hari kemarin. Hari kemarin lebih baik pada hari sebelum tu. Tahun ni lebih baik pada tahun sebelum tu. Sebenarnya itu pun berpandu juga pada doa Rasulullah juga. Nabi berdoa dalam satu hadis, Nabi ajak kita dengan doa, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna waqtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Nabi kita ajak doa tu, Nabi sebut Allahumma ja'al khaira ayyamina. Ya Allah Tuhan kami, maksudnya Sayyidina Muhammad, jadikanlah sebaik-baik hari kami bertemu dengan Engkau. Maknanya hari mati itu hari terbaik dibanding semua hari yang telah kita lalui dalam kehidupan ini. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawman nalqaka wa anta radin anna, dan Engkau pun redha pada kami. Wa anta radin anna waqtim bis salihati a'malana. Tuhan, tolonglah bagi kami dapat mengakhirkan hidup kami dengan amal-amal yang soleh. Wa tawaffana muslimin. Ya Allah, matikan kami sebagai orang Islam. Wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan, masukkan kami, hubungkan kami lepas kami mati dalam kelompok orang yang soleh. Kalau kita ni mati seperti mana yang kita berdoa tu, maka roh yang Allah tempatkan sebelum berlaku proses lainnya ialah ditempatkan di Iliyin, di bumi yang di langit yang ketujuh. Tapi kalau kita tak duduk di level tu, kita akan duduk di Sijjin, na'udzubillah min dzalik, di bumi yang ketujuh. Jadi kalau duduk di Iliyin, mana itulah ruh orang-orang yang soleh. Kita akan duduk situ. Kalau seorang tu orang yang jahat, dia akan duduk di bumi yang ketujuh dekat dengan neraka. Bumi ketujuh dekat dengan syurga. Langit ketujuh dekat dengan syurga. Bumi ketujuh dekat dengan neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka seseorang yang telah pun sampai ke hujung usia dia, jadi dia pun meninggalkan dunia ni, maka menujulah dia ke alam kekal, dimulai dengan alam disebut dengan alam barzakh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alam barzakh ni alam yang asing dari kehidupan dunia. Bunyi barzakh pun gerun lah. Alam barzakh yang sebenarnya gerun tu dirasa oleh roh sendiri. Alam tu alam penentu. Kalau alam tu kita selamat, maka alam yang kita tempuh lepas tu kita akan selamat. Tapi kalau di alam tu pun tak lepas dah, berarti
alam-alam yang bakal kita tempuh, kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Maka semua ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan di alam barzakh itu ialah pada ukuran bagaimana kehidupan kita di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka penentuannya ialah pada tutupan terakhir kita hidup di dunia ni. Ada orang mati tengah semayang, ada orang mati tengah baca Quran, ada orang mati dalam sujud, ada orang mati, ada tok khatib mati sedang baca khutbah dan sebagainya. Maka tu ialah tutupan yang baik, yang tentu orang yang balik ke alam barzakh, dia balik dalam keadaan baik dan hidup di sana dalam keadaan yang sangat sukses. Ramai juga orang yang sebaliknya. Sahabat Sayyidina Muhammad ada mati tengah menari, ada mati tengah sepak bola, ada mati tengah berzina, na'udzubillah min dzalik, ada mati tengah minum arak. Berarti makna apa? Jadi nasibnya ditentukan dengan akhir kehidupan dia di dunia. Dan kita pun tak tahu macam mana roh. Bila mana tercabut nyawa seseorang, Sahabat Sayyidina Muhammad, roh duduk terasin dengan jasad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita waktu tu melihat jasad kita terjung, terbujur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu satu masa Nabi masuk ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Masuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sambut Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah duduk, Nabi pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidur di atas riba Sayyidah Aisyah. Bila Nabi tidur atas riba Sayyidah Aisyah pun mengusap rambut Rasulullah. Dalam duk usap tu, tiba-tiba dia terkejut. Oh, Nabi dah ada ubat. Akhirnya dia belek kira ubat Nabi. Satu. Dah dapat satu, cari lagi, kod ada dua. Dah dapat dua, kod ada lagi, kod ada tiga. Kira-kira semua 19 urat semua. 19 urat uban semua. Waktu tu mula mengalir air mata Sayyidah Aisyah dan nitik di atas pipi Rasulullah. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi terjaga. Pasal apa Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, dia cerita, dia belek-belek uban Nabi ada 19. Tu pasal apa kamu menangis? Dia menangis sebab dia sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab dia sudah membayangkan Nabi sudah tua, dia muda lagi. Selalunya orang tua ni dia lebih dulu mati sebelum orang muda. Dia dah membayang kewafatan Rasulullah. Nabi pun tanya dia, Aisyah nak tanya, mati ni hak rasa tragis di mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahu Rasulullah. Jawablah yang kamu tahu. Rasulullah lah bagi tahu. Kamu jawablah yang kamu rasa. Kata Sayyidah Aisyah, kalau saya ialah pada saat seseorang itu nak meninggalkan keluarga dia. Maksudnya bila mayat nak dibawa ke kubur tu, Sayyidina Muhammad dah masuk dalam van mayat. Sayyidina Muhammad, kalau dulu orang kampung mereka bawa pakai kanda berjalan ke kubur, hari ni orang dah pakai van kubur. Tapi ulama-ulama tua kita buat cara, bila dah keluar daripada rumah Sayyidina Muhammad, jadi pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang bawa keluar tu dia kata Al-Fatihah.
Kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Habis baca Fatihah, langkah selangkah. Lepas tu dia kata lagi, Al-Fatihah. Baca lagi Fatihah, langkah selangkah lagi. Salam Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata kali yang ketiga, Al-Fatihah. Baca Fatihah, langkah lagi. Sebenarnya prosedur itu ialah untuk mentazkirah kepada diri kita. Kalau keluar macam tu tak rasa apa. Faham tak? Bila mana proses yang dibuat macam tu, mengadakan Fatihah pada dia sebab dia nak mulakan perjalanan abadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tolong dia. Yang kedua, memberi satu impak kepada orang yang hidup. Allah. Sebab dia menimbulkan suasana yang luar biasa. Tapi kalau awak keluar daripada rumah terus ni, tu tak ada apa. Tak rasa apa. Jadi akhirnya mayat pun dibawa. Sedangkan dia beralih tengok bini dia. Bini tak boleh pergi kubur. Yang pergi kubur anak-anak orang lain. Tapi isteri tak boleh pergi. Dia dah mula berihdad dan beriddah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isteri pun duduk di birai tingkap. Tengok perjalanan terakhir suami dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Si mayat ni tahu ataupun tidak, roh yang ada pada ketika itu melambai. Bini angkat tangan tak? Bini tak angkat tangan sebab tak nampak. Jadi subhanallah, kata Sayyidina Aisyah, hak tu yang rasa terajis. Selagi mana roh ada dalam jasad, dia boleh guna, dia boleh mengeksploit semua yang ada di jasad untuk tujuan-tujuan dia. Dia nak tengok, dia pakai mata. Dia nak dengar, dia pakai telinga. Dia nak ambil, dia pakai tangan. Dia nak melangkah, dia pakai kaki. Bila dia keluar daripada jasad, semua dah terhenti penggunaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana seorang tu mati, ruhnya berada di sisi. Dia tahu siapa main, dia tahu siapa tak main. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu orang yang main, ambil Yasin baca. Dia mana orang yang masuk, dia tahu orang yang masuk angkat tangan berdoa. Oh, sampai lah mereka ni. Oh, main orang ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu subhanallah, bila dia bawa ke kubur, dia bawa roh dan jasad yang terpisah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang manager satu kilang di Johor. Kalau tak salah ingat, dia orang Sweden kot. Dia orang putih lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang ni subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dihantar oleh syarikat dia mai ke Malaysia ni, jadi manager satu kilang di Johor. Yang jadi driver dia tu orang Islam. Dan dia sangat tak suka kat driver dia tu. Mungkin sebab memang dia Kristian totok kot. Memang dia tak suka driver dia orang Islam. Kalau boleh dia tak mau orang Islam driver dia. Tapi dah ketentuan macam tu, dah diputus macam tu, jadi yang bawa dia, driver dia, seorang Muslim. Satu masa, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, yang Tuhan dak ni, kereta yang mereka naik ke pejabat aksiden. Dan ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, driver dia mati. Dia terkepit tak boleh keluar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia cerita yang mengeluarkan dia daripada kereta ialah driver dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Driver tu angkat dia keluar daripada kereta Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan mulut di mulut driver dia tu Allah, 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 Allah. Dan dia pun tersambung di lidah mulut dia yang diucapkan oleh driver yang mati tu. Sampailah perjalanan ke hospital. Dia bunyi tu,
dia pun ikut Allah, Allah, Allah. Sampai di hospital Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi dia duk kata tu Allah, Allah, Allah dalam pendek orang putih tu kan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu subhanallah Sallallahu Alaihi Muhammad, bila dia sedang mulut dia kata tu Allah, dia kata Allah. Jadi kata misi yang mengurus dia tu, dia kata tu daripada sampai duk kata tu. Cuma dia kata apa ni? Dia kata ni apa? Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, misi tu ini ya. Tak tahu benar apa. Akhirnya misi tu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad panggil jururawat Melayu. Jadi baru dia tahu, kata dia kata tu ya Allah, Allah yang merupakan Tuhan bagi semesta alamin, Tuhan yang jadi, yang disembah, Tuhan disembah oleh orang-orang Islam. Tuan-tuan, jadi detik itulah hati terbuka untuk masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dia bila dia masuk Islam, dia buat baik lebih daripada orang Islam buat. Tuan-tuan tahu tak, dia buat punch card waktu semayang. Manager Muslim pun tak buat waktu semayang punch card. KPI kepada kilang dia, semayang 5 waktu kena cukup. Tu dia boleh buat. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad tu ruh. Kita tak tahu, kita tak apa. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya tentang ruh, katakan Muhammad, ruh urusan Tuhanku. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, hak mati tu terhelerah, darah bersimbah, tapi yang angkat dia keluar tu ialah ruh driver dia, buat keluar daripada kereta keluar. Tu dia saksi. Kita pun tak tahu macam mana ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ruh ni kalau dia cinta pada Allah, dia rindu nak cepat balik. Kalau dia derhaka pada Allah, dia takut nak balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita merasakan perasaan takut di dunia ni, perasaan itulah yang kita turut rasa sesaat kita nak mati esok. Kita lalui pelbagai pengalaman hidup di dunia ni. Ada pengalaman sedih, ada pengalaman suka. Jadi semua suka dan sedih itu ialah rasa dan perasaan roh kita. Kita lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita akan terus berjalan sampai kita meninggalkan jasad kita. Kita akan terus berjalan setelah berpisah kita dengan sarung kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita masuk di alam sana, kita akan tempuh sendiri. Saat yang paling cemas ialah saat kita masuk kubur. Selama ni kita berteori, ada ilmu, masuk kubur kita akan ditangi dengan malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Kita akan tempuh semua itu. Sebelum kita tempuh pengalaman jumpa dengan malaikat Munkar dengan Nakir, kita terlebih dulu melalui pengalaman melihat malaikat namanya Israel. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila masa mati sampailah malaikat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seorang tu akan mati, dia akan rasa putus asa untuk hidup. Dia akan rasa macam kita nak demam, kita rasa kan, nak demam ni, tak selak badan ni. Orang mati pun sama. Waktu tu dia tak rasa dah nak hidup. Dia rasa aku matilah hari ni. Jadi bila mana Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, waktu tu tahulah berlaku pertempuran sengit
di antara kita dan juga iblis dan syaitan. Kalau roh kita Allah nak selamatkan, Allah menangkan kita dengan godaan iblis dan syaitan. Kalau iman kita besar, yang main pun besar juga. Kalau mati seorang ulama, yang main nak ganggu dia, besar tak tahu. Pada satu masa Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi tengah semayang. Dalam waktu yang sama, Al-Imam Fakhr Razi di Iraq bersama Sayyidina Muhammad nak menempuh saat kematian. Imam Muhyiddin Ibn Arabi duduk di Syria. Tengah duduk semayang, tiba-tiba dia duduk sepak. Tarik balik kaki. Sepak pula. Tarik kaki. Sepak lagi. Anak murid kata, apa Tok Guru ni semayang duduk sepak-sepak ni? Lepas semayang, sepak Tok Guru? Kata Imam Ibn Arabi. Imam Fakhr Razi duduk Iraq Saudara Sayyidina Muhammad sedang menghadapi kematian. Iblis duduk atas dada dia. Kata aku Tuhan hang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan iblis mai pujuk. Hang rugilah Fakhr Razi. Imam Fakhr Razi ni ada tafsir Fakhr Razi. Ni, dia punya jilid dia sini sampai sini. Tafsir yang menjelaskan tentang tauhid semuanya. Tafsir ni ada banyak. Ada tafsir birra'i, ada tafsir hadis menghuraikan Al-Quran seperti mana Nasib Ibn Katsir. Ada tafsir haraki fi zalil Quran. Ada tafsir nahu semua Saudara Sayyidina Muhammad, tafsir Ibn Sa'ud. Ada tafsir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tasawuf semua. Tafsir Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi tafsir yang membahaskan semua tauhid. Tafsir Fakhr Razi. Ketika tu iblis kata, hang rugi semua Salah Sayyidina Muhammad. Hang selama hang hidup, hang buat tafsir bahas bab tauhid saja, awak tak bahas lain sama, rugi semua hang. Bagus tak? Menyusun tafsir hurai semuanya ialah tauhid. Bagus Tapi iblis dia boleh tekan sampai Imam Khadir kata, ya Allah menyesainya, aku pasal apa aku buat tauhid saja dalam tafsir yang aku susun. Dia sampai kita buat macam dia buat macam tu. Jadi ketika diganggu tu, Imam Ibn Arabi sepak. Dia sepak sekali terpelantin iblis tu. Yang main bukan lagi syaitan, iblis tu. Terpelantin. Main pula duk pula atas dada. Imam Fakhr Razi. Iblis main duk lagi atas dada. Ibn Arabi di Syam. Sepak lagi, terpelantin lagi berkali-kali. Tu ulama besar lagi besar main. Allahu Akbar. Sebab itu orang yang selamat akan kata alhamdulillah. Akan sampai masa kita akan selamat kalau kita dibalut dengan rahmat Allah. Kalau Allah sayang pada kita, semua itu akan musnah. Semua itu akan gagal, semua itu akan kecundang. Yang menang ialah rahmat Allah. Ya subhanallah, cemas waktu tu sorang-sorang. Kita bukan berdua dengan kawan lah. Waktu tu kita berdua dengan Allah. Waktu tu seseorang tu akan mengharap pergantungan yang besar kepada Allah. Mula-mula takut. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mai harap. Mula bertakut, takut sangat. Lepas tu dia mai harap dan takut. Haraplah imanku selamat. Takutlah imanku kecundang. Tapi last sekali rahmat Allah, takut tu hilang, rahmat paling besar sekali. Waktu tu subhanallah, orang tu akan kata, alhamdulillah, selamat ku menempuh akhir kehidupanku. Sebab tu kita kena tolong orang mati. Kena pitak di telinga dia, mulut kita.
La ilaha illallah. Tolong dia. Dan tolong dengan ambil Yasin. Anak cucu baca Yasin. Jangan berhenti. Baca. Habis. Sambung. Letih. Orang lain pula sambung. Dan mana-mana orang yang mati ketika mana dibacakan Yasin, dia mati husnul khatimah. Sebab ketika itu orang seperti nak tenggelam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dia nak capai, di mana sahaja pergantungan yang dia boleh gantung rahmat Allah di situ. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka semua itu bakal kita semua lalu. Habis satu episod matilah. Kata Sayyidina Aisyah, itulah paling takut, paling tragis sekali Rasulullah. Nabi kita dah tentu tak rasa apa lagi. Sayyidina Aisyah bagi lagi. Waktu jasad mayat dalam kubur, waktu mana salah Sayyidina Muhammad sikit demi sikit orang masukkan tanah sampai hilang, sampai duduk seorang-seorang. Kata Sayyidina Aisyah, itulah yang tragis. Salah Sayyidina Muhammad, Nabi kata dah. Udak lagi Rasulullah. Lepas tu di mana Rasulullah? Salah Sayyidina Muhammad yang rasa tragis tu, yang takut sangat tu. Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rasulullah, ketika mana orang yang mati itu, orang yang memandikan dia sudah pun sampai. Kita tak mati lagi, tak tahu lagi. Nabi habaq lah. Waktu tu sangat gerun. Mainlah. Pasal apa? Sebab kita baru tercabut nyawa. Roh baru keluar. Badan kita baru terbakar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seumpama kuali yang kita goreng lauk. Lepas tu kita angkat lauk, kita tuang minyak. Jadi macam mana? Itulah yang kita tempuh bila mana kita nak dimandikan lagi. Tadi dah sakit lah. Ni kita akan tempuh lagi sakit. Waktu mana kita nak dimandikan oleh orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mandi, bila si pemandi mayat sampai, dia kata boleh angkat lah. Dia sebut boleh angkat tu pun dah. Tak nak abang lah. Sebab itu, masalah Sayyidina Muhammad, orang mati akan kata pada orang hidup yang mandikan dia, Pak Teh, kalau mau Pak Teh lah, Pak Teh, pelan Pak Teh, sakit Pak Teh. Mungkin kita menangis ketika itu, sakit. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu, kita bila mandikan mayat, kena pelan-pelan. Pasti dia sakit. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, sebab itu orang yang paling mulia ialah orang mati syahid. Mati dah tak sakit. Lepas tu pula masalah Sayyidina Muhammad tak dimandikan pula. Jadi itulah kemuliaan. Sebab tu kita kena bercita untuk mati syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu mati memperjuang dan mempertahankan agama Allah di medan jihad ma'rakah, bertempur dengan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis pasal pi kubur. Pi kubur ni tak tahu macam mana. Yang orang tanggung tu jasad. Roh tu macam mana, hanya Allah Maha mengetahui. Sampai di kubur, masalah Sayyidina Muhammad, hak orang takut ni kata, awak cepat sangat ni, awak cepat sangat ni. Hak orang yang suka, cepatlah. Dia tak sabar nak menerima balasan. Masuk dalam kubur, waktunya sekira-kira orang dah selesai urusan atas muka kubur dan mula jalan balik, ketika tu malaikat sampai. Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sampai ni subhanallah. Jadi orang dalam kubur tu dia dengar derap tapak kaki, tapak kasut orang yang mula balik. Sereh. Kita pun tak dengar kan, tapi dalam kubur dengar. Balik dah mereka. Waktu tu kita tinggal seorang-seorang. Maka sebab itu Sayyidina Osman kalau bercakap tentang neraka tak menangis. Bercakap tentang himpunan di mahsyar tak menangis. Sebut-sebut kubur langsung menangis. Orang tanya Amirul Mukminin, pasal apa sebut neraka tak menangis, sebut mahsyar tak menangis, sebut kubur menangis? Dia kata kalau masuk neraka ramai-ramai, di padang mahsyar himpun ramai-ramai, dalam kubur seorang diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak kongsi kehidupan dengan orang lain di situ. Kita kongsi kehidupan kita seorang diri, pengalaman menempuh soalan malaikat. Man rabbuka? 5 soalannya.
Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. 5 soalannya. Ustaz, kami menghafal Ustaz. Bukan cara hafal. Orang tua-tua hafal sampai berbuih mulut ni, punya lancar. Bukan dia passion hafal. Dia passion hidup, mengamal ataupun tidak. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Hang betul-betul kan hang hidup Allah Tuhan hang. Kalau hidup betul-betul hang tu hang tak zalim orang lah. Hang utamakan agama lebih daripada diri hang. Kalau Tuhan hang tu hang kata Allah. Nabi Muhammad itu kalau betul Nabi hang ikut ajaran dia, tapi hang tinggal ajaran dia. Tak ada jawab. Apa ikutan engkau? Al-Quranu imami. Kalau hidup Quran pun tinggal, lawan Quran, bercanggah Quran. Boleh jawab? Allahu Akbar. Ma qiblatuka. Kiblat hang apa? Mayang pun tak nak kata kiblat. Kaabah tu kiblat kita. Man ikhwanuka, siapa ikhwan engkau, saudara engkau? Al-muslimuna ikhwani, orang Islam semua ikhwanku. Tapi kalau bagi sakit hati orang Islam ya, bukan dia berasa dia dengan orang Islam, orang tak anggap dan mengaku pun dia saudara, macam mana dia nak jadi saudara? Nak mengaku orang Islam saudara dia? Kalau boleh jawab soalan Rasulullah Muhammad, tak sampai 5 minit habis. Malaikat pun senyum-senyum tanya, Man rabbuka? Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. Ma imamuka? Lembut ya. Tapi kata lah jawab, Man rabbuka? Man rabbuka? Tak ada jawab. Kena pukul dengan malaikat sampai terbenam bumi ketujuh. Angkat balik. Man rabbuka? Tak tahu. Soalan pertama tak lepas dah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu yang kita akan tempuh lepas daripada ni. Jadi bersiaplah untuk menempuh kehidupan kekal di sana nanti. Lepas jawab tu, bangkit. Roh tu pi, jasad tu tinggal. Itu pengalaman orang yang kuat kubur. Lepas cerita, kubur ni bila orang nak buat perpindahan, pindah kubur kan, jasad kita, tulang-tulang kita duduk selungguk. Jasad kita duduk selungguk. Sedangkan masalah kita dimasuk dalam kubur, kita duduk bagi tidur. Tapi bila mana nak pindahkan kubur, jasad, tulang-tulang duduk selungguk. Kata para ahli ulama, waktu ditanya tu kita bangkit duduk macam ni. Hak tidur tadi bangkit duduk macam ni, jawab. Akhirnya bila mana Sayyidina Sayyidina Muhammad mati, subhanallah, jadi duduk selungguk tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tak tahu sebenarnya macam mana. Bila jasad tinggal, roh pi, rupanya ramai tunggu dia. Isteri dia hak mati dulu, abang, orang kampung dia, pakat duduk bersembang pula. Perempuan, macam mana hang? Alhamdulillah selamat. Hang boleh jawab semua? Alhamdulillah. Sembang. Lah macam mana lah ni? PHPN. Soalan Sayyidina Muhammad. PM siapa PM? PM Datuk Seri Anwar Ibrahim. Loh, boleh ke dia orang? Dalam kubur sembang. Soalan Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Jadi dia bercakap tentang isu-isu dunia. Lagi-lagi macam mana lagi? Allah kesian dekat Teguh Jadi. Allah, tapi itulah no. Sembang kubur. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi waktu tu orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia mati dulu, bini dia tak mati lagi. Biniku punya biniku. Bini hang orang menikah. Loh, dia kata nak setia dengan aku. Nikah dah. Nikah siapa? Nikah kawan hang juga. Siapa dia? Sembang aku bah. Lah musim apa? Lah ni musim hujan. Oh, hujan sungguh.
Terus yang maulah, hang mati bersama. Aku hari tu pergi hantar anak. Pulang pada rumah, naik motor, salah Sayyidina Muhammad. Nak keluar simpang aku tak nampak lori tu. Bam, aku mati tu. Dia cerita. Jangan lupa aku mati macam mana. Aku mati terjun gaung. Oh, betul. Ni lah aku. Jadi, bercakap lah aku. Jadi, akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, sebenarnya dia kehidupan yang bahagia bagi orang yang mati bahagia, dan kehidupan yang celaka bagi orang yang mati yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi cukup sekat tu saya tulis cerita habis sebab saya tak nak pergi. Tapi saya pernah pergi Sa'd. Tuan pernah tak mimpi mati? Saya pernah mimpi mati. Bila nak mati ni, insya-Allah, benda yang nak kata ialah la ilaha illallah. Bila nak mati, hal tu nak kata. Lu tunggu malaikat amai ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terjaga. Alhamdulillah, mujung lah tak mati lagi. Ada satu masa saya mimpi. Pergi ke alam barzakh. Alam tu alam sunyi. Dia tak macam dunia ni alam ruyuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah ke sana, jumpa dengan penghulu. Rupanya di sana ada penghulu juga. Jadi saya minta tempat saya di situ ialah pemakaman yang ke-27. Salah Sayyidina Muhammad. Angka 27 tak virus. Waktu tu saya minta angka 27 tu, saya malu sebab angka 27 tempat tu sangat istimewa. Tapi oleh kerana tempat tu istimewa sangat, Salah Sayyidina Muhammad, saya tak nampak sangat macam saya minta kat saya. Dia macam bersindung sikit. Akhirnya Salah Sayyidina Muhammad, penghulu di alam tu tanya, minta kat siapa ni? Saya sebut sama-sama, saya kata minta kat saya. Sesembam muka saya di dada dia, dan saya menangis. Jaga-jaga tidur, ayat mata penuh ni. Rupanya saya teriak dalam tidur tu, saya teriak di alam ni juga. Salah Sayyidina Muhammad. Sakat tu yang pernah pergi. Jadi harap hal tu ada berita lah yang baik untuk diri yang bercakap ni, insya-Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Dan ada lagi 2-3 kali pernah tengok Allah tunjuk Salah Sayyidina Muhammad. Tu di antara yang dapat saya cerita. Mudah-mudahan sebenarnya orang beriman sangat merindui kematian, sebabnya alam itu alam yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah matikan kita sebagai seorang Islam, dimatikan kita dengan iman, dijauhkan kita semua daripada balak dan bencana dunia dan akhirat, diangkat kedudukan kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar dia orang beriman, kita jauhkan daripada sifat kemunafikan. Allah angkat derajat kita semua dan mak ayah kita ke derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.